Sudah lebih setahun sejak peperangan yang berlaku di Palestin. Kekejaman Zionis agak melampau, ribuan nyawa kehilangan, tanah dirampas suka hati. Namun yang peliknya, negara-negara Arab yang berada di sekitar Palestin tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya menyatakan bahawa peperangan ini untuk dihentikan secepat mungkin. Tiada sebarang bantuan ketenteraan kepada Palestin. Tidak menyuarakan dengan sepenuh yakin untuk menentang Israel. Tapi yang peliknya, negara Iran yang berada beribu kilometer daripada Palestin menyokong Palestin sebulat suara menentang Israel dan juga membuat serangan secara berterusan ke Israel. Mengapa Iran yang berada kilometer jauhnya daripada Palestin membantu mereka? Mazhab berlainan. Kita mesti ingat Iran ialah mazhab Syiah, Palestin adalah mazhab Sunni. Bangsa juga berlainan. Iran merupakan majoriti bangsa Parsi. Orang-orang Palestin merupakan bangsa Arab. Dalam video ini kita akan lihat bagaimana Iran secara langsung tidak langsung dengan menyokong Palestin cuba menjadi sebuah kuasa regional yang besar. Sebelum anda melihat video ini, saya just nak pesan untuk subscribe saya atau follow, like dan kalau boleh komen agar saya dapat idea yang bernas untuk buat video-video seterusnya. Jom kita saksikan. Iran merupakan negara yang menentang segala jenis fahaman Barat dan sekutunya. Tapi peliknya, Iran pada awalnya pengikut tegar fahaman Barat dengan modernisasi yang dilakukan pada tahun 60-an dan 70-an oleh Shah Iran, pemerintah pada ketika itu. Tahun 70-an juga adalah tahun di mana Iran berubah dan berbentuk seperti yang ada sekarang. Di bawah pimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini, fahaman komunisme mula meresap di dalam rakyat Iran. Ramai yang sudah mula menunjuk perasaan dan marah terhadap Shah Iran. Dan Khomeini serta-merta dibuang negara oleh Shah Iran. Tetapi beliau menggunakan para penyokong untuk menaikkan kemarahan dan menyebarkan fahaman Khomeini. Rakyat mula sudah lapuk, ekonomi tidak stabil, harga barang mentah mula naik. Dan ada no freedom of media. Semua yang disebarkan di dalam media hanyalah daripada kata-kata Shah Iran. Akhirnya pemerintahan Shah Iran yang diktator digulingkan dan Khomeini kembali ke Iran. Namun sejurus selepas pemerintahan baru muncul di Iran, Iran mula mendapat satu lagi masalah. Amerika yang pada dahulunya merupakan penyokong tegar Shah, mereka berkompromi untuk sebarang jenis usul. Minyak mentah Iran juga dimonopoli oleh negara-negara Barat. Semuanya telah hilang serta-merta. Jadi Amerika mesti tidak senyap. Mereka bersekutu dengan Iraq, mula mencucuk Iraq, menyatakan bahawa wilayah Iran yang berada di Khuzestan, majoriti orang Arab, merupakan kepunyaan Iraq. Iraq di bawah Saddam Hussein mula mengurak langkah untuk menakluki kawasan tersebut. Jadi peperangan mula tercetus. Selama 1 dekad, Iran dan Iraq berperang sehabis-habis. Ribuan nyawa kehilangan. Iran punya infrastruktur semua hancur. Jadi rakyat Iran yang marah dengan Amerika, Khomeini yang juga sangat marah dengan Amerika, mereka mula mengurak langkah. Bagaimana Iran ingin menjadi satu kuasa besar? Iran tak mahu perkara ini berulang lagi. Mereka tak nak satu kuasa Barat, kuasa asing mula mendetect. Mula mengatur mereka. Mereka nak mempunyai kekuasaan di Timur Tengah. Jadi satu faktor yang mereka rasa boleh jadikan mereka sebuah kuasa besar, proksi. Iran mula sedar banyak kaum-kaum etnik minoriti di Timur Tengah, terutamanya di negara-negara Arab yang teraniaya berabad-abad lamanya disebabkan oleh sempadan artifisial direka oleh
pengaruh Barat. Jadi apa yang Iran lakukan? Iran secara awalnya mula merekrut etnik-etnik minoriti ini dan menjadikan mereka sebagai militan yang berkebolehan. Seperti itulah lahirnya Hezbollah, Hamas dan juga puak Houthi di Yemen. Mereka ini mendapat akses kepada senjata-senjata yang berbilion ditaja oleh Iran sepenuhnya untuk mengangkat senjata itu dan melawan pihak pemerintah yang menganiaya mereka. Seperti Israel yang lakukan kekejaman ke atas Hamas. Iran tahu dengan melatih puak-puak minoriti ini menjadikan mereka sebuah militan yang berkebolehan. Jadi Israel ataupun puak Barat tidak akan menyerang Iran secara berhadapan. Mereka tahu serangan balas akan dilakukan oleh Iran. Boleh dilakukan di dalam negara itu ataupun di sepadan negara sekutu mereka. Bagi saya adalah negara-negara Timur Tengah, Gulf country, negara-negara Teluk, Saudi ataupun Israel. Iran menggunakan pengaruh ini untuk mengembangkan kuasa regional mereka, menjadikan Iran sebagai penentang kuasa Barat, sebuah negara yang menentang habis-habisan pengaruh Barat dan Israel, memberikan mereka sokongan kepada negara-negara ketiga. Malaysia juga ramai di kalangan kita yang menyokong Iran perbuatan mereka yang untuk menyerang senjata misail di Israel. Namun kita harus tahu perbuatan ini hanyalah perlawanan geopolitika Iran. Iran mempunyai satu agenda tersendiri. Mereka merasakan mereka harus menjadi kuasa besar di Timur Tengah, harus mengawal segala jenis negara yang berada di Timur Tengah agar supaya mereka tidak menerima nasib yang berlalu di masa lepas mereka, seperti yang berlaku semasa peperangan Iran dan Iraq.